Jadi menegaskan seperti itu, pilihan itu terima oleh Allah dan itu pilihan oleh dia mempunyai ilmu. Jadi dalam kehidupan kita ini umum maklum bahawa ilmu fiqh menjadi satu ilmu yang betul kita lihat banyak pada masuk dari fiqh ini merupakan perbuatan harian itu. Dalam ibadah itu dalam muamalah maka dan hukum syarat. Jadi kita lihat fiqh itu sendiri dari segi bahasa ini kan, dua ahli bahasa, al-ilmu bisyai' wal fahmu lahu, itu mengetahui satu benda dan memahami satu benda tak ada berbeza. Dengan kata lain, fiqh ini setelah kita tahu adanya ayat mengenai solat, kita tak akan faham dari ayat Quran. Ayat Quran hanya menyatakan rekah saja, arti solat. Tapi hari Nabi lah yang menjelaskan secara detail macam mana cara solat. Itulah yang pentingnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa untuk menukaikan segala yang tidak faham dalam Quran sendiri. Dengan kata lain, bila turun ayat sembahyang, kita tahu kewajipan sembahyang. Dan bila kita orang Islam yang tak sembahyang, maka kita kena belajar bagaimana cara sembahyang. Apa syarat-syarat sah sembahyang? Yang membatalkan sembahyang, yang wajib dalam sembahyang, sunat-sunatnya, makruh-makruh dan sebagainya. Sama lah juga puasa. Bila kita nak puasa ni, kita dah hampir puasa bulan lebih kan. Bila nak puasa, wajib kita belajar tentang puasa. Al-Quran menyatakan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, dan diwajibkan ke atas kamu puasa sebagaimana yang diwajibkan ke atas umat-umat yang terdahulu dari kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi kita tahu kewajiban puasa. Cuma apabila kita nak melaksanakan tuntutan syarak ini, maka wajib kita belajar. Sebab pembelajaran dalam ibadah ini model sama ada mengesahkan agama. Tuhan tak terima ibadah itu. Kalau kita buat ibadah tanpa belajar, ada dua dosa. Yang pertama dosa tak belajar. Yang kedua dosa kerana silap kita buat ibadah itu. Ini baik. Sama juga orang sembahyang. Dia tak belajar sembahyang, kata dia sembahyang. Yang pertama, dosa kerana tak belajar. Yang kedua, dosa kerana kesilapan yang banyak berlaku. Jadi, kita tak boleh tinggal dalam menuntut ilmu. Sebab fiqh ini, bila kita tahu satu benda itu wajib,
Suatu benda itu sunnah, harus, makruh, haram, kita kena mendalami pada satu benda itu supaya dapat kita bezakan antara amalan yang sah daripada itu. Dapat kita bezakan amalan ini Tuhan makruh atau tidak. Dapat benar ni kita tahu yang mana makruh, yang mana haram, yang mana wajib, yang mana haram, yang mana sunat, yang mana makruh. Dapat kita beza. Jadi pengertian ini berdasarkan pada nas-nas daripada ayat-ayat Quran. Pengertian dari segi fiqh, dari segi bahasa ni, sebagai contoh firman Allah Subhanahu wa taala, qalu ya Syuaib ma nafqahu katsiran mimma taqul. Mereka berkata, wahai Syuaib, kami tidak faham, kami tak mengerti kebanyakan dari apa yang kau katakan. Sebab kita Nabi Allah Ibrahim sendiri Ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi Allah Ibrahim. Kalau ditulis ada 9 perkataan. Ditulis dalam 9 perkataan. Tetapi yang disampaikan kepada umat hanya 7. Yang 2 lagi kalau berkaitan tak faham. Sebab ada hukum-hukum yang khususnya bagi Nabi dan ada hukum bagi umat. Sebagai contoh, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini dia 9. Itu umat tak boleh. Dekat 4. Itu khususnya bagi Nabi. Jadi kita kena faham, kena mengerti sebab apa jadi macam ni. Qala haula Bagaimana ta'ala ni? Faman ha'ula'il qawm la yakaduna yafqahuna haditha. Maka apakah yang menyebabkan kaum itu hampir-hampir tidak memahami perkataan nasihat dan pengajaran. Mana setiap wahyu yang diturunkan kepada Nabi ni, kadang-kadang sahabat faham, kadang-kadang sahabat kafir. Bagi contoh, solat tarawih. Sekarang tarawih, kalau Nabi tak benda dia sekali sekarang tak umum, sahabat dia ingat sepada ni wajib. Rasa tak mustahil kalau Nabi berterusan sembahyang tarawih di masjid, kemungkinan tuan waktu kerana dia ada. Tapi Nabi benda. Sahabat pun baru faham. Oh, rupa-rupanya sembahyang tarawih ni sunat. Jadi Nabi terpaksa buat dengan perbuatan. Satu benda. Barulah sahabat boleh faham. Kadang-kadang hukum ni melalui perbuatan. Kadang-kadang hukum ni melalui perkataan. Kadang-kadang Nabi tak mengiyakan dan tak menedakkan. Tetapi Nabi tak melarang. Contoh, sahabat-sahabat dia makan daging tau. Dia jemput Nabi sekali bersama dengan para sahabat. Sahabat-sahabat makan tau. Nabi tak mengiyakan dan tak melarang. Nabi tak menedakkan, tetapi Nabi tak melarang. Bahkan Nabi tak melarang sahabat makan tau. Mana boleh makan tau? Tau ni jangan pegawai ni. Di panas. Tau ni di panas. Ada seorang orang dia kata, dia tafsir Nabi tak boleh sebut beru. Boleh makan beru. Beru bukan macam beru tak kita. Itu tau. Dia lain. Tau ni dia ada gigi. Kalau makan kacang, kurus-kurus ni. Dia ni beru lain. Jadi kalau dari segi bahasa, kita tahu satu benda dan kita faham keadaan itu. Itu maksudnya. Dari segi apa namanya istilah pula, lepas istilah mempunyai dua pengertian. Yang pertama, mengetahui hukum-hukum syarak yang tertakluk dengan perbuatan orang-orang yang mukallaf. Dan perkataan mereka itu yang didapati hukumnya dari dalil dari tafsir. Dalil yang terperinci. Tak boleh banyak dalil umum gitu dia. Dalil terperinci. Maknanya dalil dari syarak yang terperinci. Iaitu dalil-dalil dari nas Quran, daripada sunnah, ijma' dan istilah. 4 dalil bagi orang Islam. Maknanya kalau mereka menolak salah satu daripada 4 perkara ini semua rujukan Quran, hadis, ijma', ulama
dan juga qiyam atau beristirahat. Ini 4 subuh. Misalnya sebagaimana berikut. Yang pertama, mengetahui bahawa berniat di waktu berwudu hukumnya adalah wajib. Sembahyang itu asal hukum sunnah. Tetapi untuk bezakan antara ambil air benda kepada badan ibadah ataupun bukan ibadah, yang bezakan ialah niat. Sembahyang kita ini. Yang bezakan solat ataupun perbuatan biasa. Ada orang main-main. Tak sembahyang. Dan bezakan bukan sekadar nak bezakan antara ibadah dan perbuatan bukan ibadah, juga nak bezakan antara ibadah wajib ibadah sunnah. Jadi perbezaan. Kita beramal lebihnya. Puasa dengan niat. Nak bezakan puasa mana? Ramadan, puasa puasa sunat, puasa qada dan sebagainya. Jadi ambil sembahyang ni hukum sunat. Tetapi walaupun hukum sunat wajib dia. Sembahyang sunat. Tak buat tak dosa. Tetapi bila nak sembahyang sunat, niat dia wajib. Niat dia wajib. Dari diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu sah dengan dia. Ada semua orang kata tak payah niat, tahu tak nak bayar kan, pergi Allah Akbar. Itu jadi. Jadi. Yang kedua, contoh, mata korelasi istilah. Mengetahui bahawa berniat di waktu malam menjadi syarat sah puasa Ramadan. Di mana? Berdalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar, man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr fala siyam lahu. Siapa yang tidak berniat puasa sebelum terbit fajar, maka dia tak sah puasa. Dia lupa niat. Dia lupa niat sehinggalah terbit fajar, masa waktu subuh, dia puasa tak sah. Walaupun tak sah puasa pada besok hari, pada hari ni contoh, tetapi tak boleh nak lepas makan ini. Dia wajib imsak, tahan diri dari makan ini. Dia wajib tahan diri dari makan ini. Wajib imsak. Ada yang ketangkap dalam puasa. Dia orang tanya, kenapa tak puasa? Lupa niat. Alasan tu tak ada sama. Alasan orang tak belajar. Dia kalau orang belajar ni, dia lupa niat pun dia wajib imsak. Tahan diri dari makan habis. Walaupun lupa. Niat lepas maghrib kena niat tu. Lepas buka tu boleh niat. Sehingga akan itu fajar. Yang keempat, mengetahui menyapu sebagai kepala sewaktu berwudu. Hukumnya adalah wajib. Dalil daripada firman Allah, wamsahu biru'usikum. Dan sapulah sebagian dari kepada kamu. Dalam banyak-banyak sembahyang hak wajib tu hak wajib 4 kali ya. 6 kali. Niat. Masa dulu tangan kiriku. Pudai. Masa kaki ketik. Dalam banyak-banyak yang basuh itu ketika basuh satu saja. Orang lain basuh basuh muka ni kena basuh. Tangan di situ kena basuh. Sebab tu mazhab Syafi'i kita nak kena alirkan air. Air semaya. Kena alirkan, ambil alirkan. Betul kita basuh. Alirkan air kita basuh. Alirkan air. Jangan ada. Satu je tak payah alirkan. Gosok. Satu je. Apa dia kepala? Satu kepala. Satu.